saya kira Datuk Fakhur Razi tadi telah melonjak memanaskan suasana ceramah kita pada malam ni, dan tajuk kita malam ni, Datuk, kita telah lancarkan tadi pelancaran sukarelawan jom vaksin Kedah. Jadi tinggal satu lagi tajuk hak atas tu untuk Datuk kupas, Istana dalam braket tolak Mahyadin. Sila Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Datuk Dr. Ismail, pengurusi program kita pada malam ini. Yang saya hormati Datuk Fakhur Razi, Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Kedah, dan YB Tan, pengurusi DAP Kedah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berkumpul untuk membicarakan sesuatu yang sedang diperkatakan panas dalam masyarakat kita, yang menyaksikan bagaimana apabila pada 16 hari bulan Jun yang lalu, pihak penyimpan mohor Raja-Raja Melayu telah mengeluarkan kenyataan media. Dan lazimnya Raja-Raja Melayu ini tidak akan menggunakan kata-kata ataupun ungkapan-ungkapan yang boleh menyentuh perasaan begitu mendalam. Karena begitu lenditnya Raja Melayu ini berbahasa, betapa bahasa yang digunakan itu amat halus supaya kita memahami apakah yang dimaksudkan oleh Raja-Raja Melayu. Jadi alhamdulillah, dalam negara kita ada institusi Raja-Raja Melayu yang amat dipandang tinggi oleh rakyat. Bukan saja rakyat Melayu, tetapi juga rakyat Malaysia yang lain. Kerana inilah yang kita anggap sebagai sesuatu yang unik dalam negara kita berbanding dengan negara lain. Bagaimana Raja-Raja Melayu bukan seorang tetapi 9 orang yang akhirnya menjadi paksi kepada bukan saja penyatuan kita, tetapi juga memberikan kepada kita panduan dan juga rasa hormat yang luar biasa. Sebab itu bila berbicara dengan Raja, kita menggunakan bahasa istana. Dan kita faham bahawa apa yang dimaksudkan bahasa istana ini ialah lazimnya tidak secara direct, tapi ada juga yang menggunakan bahasa kiasan dan sebagainya. Jadi apabila satu kenyataan yang dikeluarkan oleh penyimpan mohor Raja-Raja, ini ialah apa yang dilahirkan oleh tuanku, oleh Raja-Raja Melayu, yang disimpulkan dalam satu warkah yang akhirnya disampaikan oleh penyimpan mohor Raja-Raja Melayu. Maknanya apa yang Raja Melayu nak sebut ditulis secara jelas dengan bahasa istana, dan ini disampaikan kepada Perdana Menteri. Dan saya kira saya pun bukanlah muda lagi, telah pun berumur 60 lebih, tetapi inilah kali pertama saya melihat bagaimana tuanku mengenal pasti, bukan seorang, tuanku Raja-Raja Melayu yang lain juga bersama-sama dengan Agong mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat jelata. Dan harus ingat, bukan saja mereka telah kenal pasti apakah masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat dan negara, malah menyarankan ada 7 perkara yang harus dibertindak bagi menyelesaikan masalah yang disebut itu. Dan Raja-Raja Melayu juga berpendapat bahawa ada beberapa perkara, 7 perkara ini mesti dilaksanakan. Maknanya mereka telah kenal pasti apakah masalah yang sedang ada dan mencadangkan, menyarankan untuk dilaksanakan. Jadi sebagai penuntut politik dan juga sejarah seperti saya, apabila Raja-Raja bertitah, kalau kita translatekan dalam bahasa mudah, bertitahnya Raja, maknanya Raja perintah lah. Maksud perintah tu suruh buat lah. Maknanya ada jelas 7 perkara yang Raja suruh buat. Dan yang di antara yang paling penting sekali ialah bagaimana parlimen itu mesti dibuka secara segera.
Parlimen hendaklah dibuka dan bersidang segera yang boleh. Ayat ataupun perkataan digunakan ialah segera. Segera maknanya ialah serta-merta, immediately. Itu maksud segera. Kamu kena pergi ke sana dengan serta-merta, segera sekarang berjalan. Maknanya bergerak sekarang, segera. Itu maksud dia. Jadi, saya melihat sekarang ini, apa yang saya nak ulas ni ialah ada pihak yang mempertikaikan bagaimana institusi Raja-Raja Melayu ini yang ditakrifkan dalam perlembagaan sebagai Raja Perlembagaan, Raja boleh menasihati dan Raja mesti mendengar nasihat daripada Perdana Menteri. Okey? Peruntukan yang diberikan dalam perlembagaan itu menyatakan bahawa Raja mestilah mendengar nasihat dari Perdana Menteri. Tapi harus ingat, mauduk yang ada dalam negara kita ini ialah apabila wujudnya entiti raja-raja, walaupun dinamakan raja berperlembagaan, tetapi secara sejarahnya Malaysia ini pernah diperintah oleh raja-raja. Jadi bila raja-raja kita letakkan di satu pesada yang tinggi, walaupun kita namakan mereka raja perlembagaan, tetapi nasihat mereka masihlah menjadi sesuatu yang kita anggap sebagai yang mesti kita ikuti. Sebab itu, kalau kita tengok dalam sejarah Melayu, negara Malaysia ini, apabila raja bertitah, maka lazimnya rakyat akan mengikuti titah raja itu. Baik, apabila raja telah mengenal pasti masalah-masalah yang telah wujud di negara ini, dan bukan saja raja-raja kenal pasti, tetapi malah memberikan panduan dan garis panduan bagaimana menyelesaikan masalah ini, termasuklah harus membuka parlimen ataupun parlimen dibuka untuk bersidang. Maknanya tindakan-tindakan susulan mesti diambil. Jadi saya sebut perkara ini sebab sekarang ni polemik di luar ini hebat. Sama ada raja ini ada kuasa atau tidak. Adakah raja tidak ada kuasa untuk menasihati Perdana Menteri? Patutkah raja-raja berbincang hal yang terlibat ini? Bukankah persidangan raja-raja itu harus hanya bercakap sekitar masalah-masalah yang berkaitan dengan istana saja atau berkaitan dengan pendapatan mereka saja, enrollment mereka saja? Haruskah berkenaan dengan interest raja-raja saja? Tetapi kita lihat bagaimana indahnya institusi ini. Apabila raja-raja melihat masalah besar berlaku di hadapan mereka, mereka mengambil inisiatif, tidak tunggu sampai majlis raja-raja yang sepatutnya berlaku pada penghujung bulan ini, tetapi pada 16 hari bulan itu duduk dan bincang bahawa negara kita mempunyai masalah. Kerajaan kita mempunyai masalah. Jadi sebagai raja, sebagai institusi yang paling tinggi, merasakan harus mereka bertindak. Dan itulah keluarnya apa yang telah pun diumumkan atau disebut oleh pemegang Mahor Raja Melayu, perkara yang telah pun saya sebut tadi. Baik, saya nak sebut di sini, tidak mungkin ini semua akan berlaku. Tidak mungkin mesyuarat khas akan berlaku. Tidak mungkin raja-raja akan spend time, habis masa, kalau sekiranya ini betul-betul bukan perkara yang urgent, yang melibatkan masa depan negara, yang melibatkan masalah yang sedang dihadapi, yang melibatkan bagaimana derita rakyat ini sedang ditanggung. Walaupun kita kata raja duduk amat berbeza di antara kita, darjatnya berbeza di antara raja dengan rakyat. Tetapi di sinilah terbukti bahawa rakyat dan raja berpisah tiada. Maknanya raja memang mengambil tahu concern. Kerana seperti Datuk Fakrul katakan tadi, raja juga membaca. Raja juga tahu apa sedang berlaku. Malah raja boleh memberikan nasihat dan pandangan untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
Now, isu di depan kita ini, apa yang sedang berlaku? Seperti saya nak ulaskan sedikit apa yang Datuk Pakur Razi kata tadi, apabila sekelompok ahli parlimen yang merampas kerajaan ini di separuh jalan, sudah pasti mereka tidak mempunyai satu penyatuan fikrah ke manakah negara ini nak dibawa. Tidak ada perbincang dalam bentuk sama ada manifesto ataupun sesuatu yang dianggap sebagai common untuk dibawa negara ni dari poin 1 ke poin 2 dan ke poin 3. Jadi bila kerajaan ini ditebuk di tengah-tengah jalan, dirampas di tengah-tengah jalan, maka apa yang berlaku ini ialah sebab itu Perdana Menteri tiba-tiba mendapat jawatan ini dalam keadaan parti dialah yang paling kecil sekali. Bayangkan. Jadi dia terpaksa adjust supaya sokongan yang ramai datang kepada dia dengan menggunakan gula-gula. Bukan lagi idealisme, bukan lagi kerana kepercayaan kepada manifesto, bukan kepada sesuatu yang mereka yakin, tetapi Perdana Menteri terpaksa menggunakan kaedah yang berbagai-bagai bagi memastikan sokongan itu datang dan secara berterusan. Sebab itu tidak terkejut oleh kita. Kita lihat bagaimana ada ahli parlimen yang tak sepatutnya berada di jawatan tersebut diberikan jawatan itu. Bagaimana jumlah kabinet yang begitu besar dalam sejarah. Jumlah kabinet yang begitu besar. Bagaimana semua ahli parlimen hampir semua mendapat GLC walaupun ahli parlimen itu bukanlah bidang dia untuk mengepalai sesuatu GLC itu. Bukan bidang dia. Dia mungkin cerdik. Tapi cerdik dalam bidang lain. Tetapi oleh untuk memenuhi kehendak politik ini, untuk memastikan bahawa sokongan berterusan kepada para menteri, maka diletakkan untuk menjadi pengurusi GLC yang langsung tidak membantu, tetapi untuk meredakan keadaan, maka pengurusi GLC ini diberikan. Baik, itu masalah pertama. Maknanya, para menteri yakin untuk dia hidup, untuk dia terus berkuasa, dia perlukan sokongan, dan untuk itu siapa juga yang dapat memberikan sokongan akan diberikan jawatan bagi memastikan kelangsungan dia. Itu pertama. Tetapi yang kedua, bila dia bertemu dengan masalah COVID ini satu challenge yang luar biasa. Maknanya kalau tidak mempunyai kecekapan yang luar biasa, ini ialah test yang paling dahsyat. Sama ada dalam krisis ini, Perdana Menteri boleh keluar atau tidak. Nyata sekali, gagal. Perdana Menteri gagal untuk keluar daripada masalah ini. Bayangkanlah, ini test pertama. Ini belum cerita lagi merintah negara secara keseluruhan. Ini baru test pertama. Iaitu bagaimana menyelesaikan masalah COVID ini. Yang pertama sekali, tidak pernah berlaku dalam sejarah kita. Bagaimana masalah begini dikendalikan oleh dua nakhoda. Satu kapal, dua nakhoda. Masalah kesihatan patutnya dikendalikan oleh Menteri Kesihatan. Karena di kementerian ini ada kepakaran. Di kementerian ini ada infrastruktur. Di kementerian ini ada kewangan, ada dana, dan ada pengalaman. Kita dah lalui bukanlah pandemik pertama ini. Kita dah lalui banyak pandemik. Ebola-nya dulu, SARS-nya, macam-macam, berpuluh tahun dah. Dan semua orang bila sebut tentang kesihatan akan merujuk kepada Kementerian Kesihatan. Tetapi Perdana Menteri tidak yakin kepada menteri dia. Dia sendiri tidak yakin kepada menteri dia. Menteri yang dia lantik ini, dia tak yakin. Dia terpaksa ambil menteri lain, Menteri Sains, yang tak ada sangkut paut pun dengan kesihatan untuk kendalikan masalah vaksin. Bayangkan, maknanya dia lebih percaya kepada Khairi. Khairi bukan seorang doktor, Khairi bukan seorang pakar kesihatan, dan Khairi mengepalai Kementerian Sains yang tidak ada kaitan langsung dengan kesihatan. Apa kejadahannya ambil Khairi untuk kendalikan vaksin? Apakah ada hamba ini
bodoh sampai nak kenalikan vaksinasi pun tak kerti. Maknanya sekarang ini dia ada menteri dia yang dia tak yakin, dia ambil menteri lain bubuh dalam ni, sebab itu jadi cancam merbau. Menteri Sains kata A, Menteri Kesihatan kata B. Sebab semua kepakaran, semua infrastruktur ada di Kementerian Kesihatan. Khairi tidak ada infrastruktur, tidak ada kepakaran, tetapi dia yang call the shot sekarang. Dan lebih penting sekali, lebih penting, saya yakin yang membeli, yang order, yang distribute, semuanya dilakukan oleh Khairi. Order vaksinnya, harga kita tak. Maknanya sekarang ini, saya di mata rakyat dan termasuk saya, yakin bahawa Mahyudin lebih percaya kepada Khairi bila datang hal-hal yang bersangkut paut dengan pembelian dan kewangan. Mahyudin lebih rasa selesa kalau Khairi lah orang yang pergi shopping, bukan ada hamba-hamba. Kenapa? Tuhan saja mengetahui. Saya tak tahu. Akhirnya apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Sepatutnya kita dapat vaksin yang lebih awal sebab Parlimen dah berikan kelulusan kepada kerajaan untuk order cepat. Lama dah kita bagi sebelum masa persidangan bersidang. Tetapi apa yang berlaku? Layer demi layer yang ditubuhkan oleh Khairi. Mesti ada melalui orang tengah. Bila kita tanya berapakah harga, oh tak boleh sebab ini rahsia. Ini duit rakyat lah. Apabila kita beli, kita mesti dedahkan. Malah peralatan tentera pun bila kita beli, mesti dimaklumkan. Apatah? Ini vaksin. Apa benda ini? Kenapa harus dirahsiakan? Kenapa harus disulitkan untuk ahli Parlimen mengetahui? Sebab kita nak tahu. Yang pertama, berapakah harga kita? Yang kedua, bila akan sampai? Dua-dua perkara ini gagal. Kita tak tahu berapa harga dan kita tak tahu bila nak sampai. Akhirnya inilah yang berlaku. Bukan sahaja vaksin tidak sampai, malah sepatutnya mereka yang dapat tak dapat. Sebab itu kita nampak jumlah yang dijangkiti oleh wabak ini makin meningkat. Selepas itu kematian terus berlaku. Dan sudah semua orang tahu bahawa herd immunity ini penting. Kita sebut dalam Parlimen, kita sebut dalam social media, kita semua orang sebut bahawa kita perlukan 80% daripada society kita mesti divaksinkan. Kalau kita ada 80% terbukti mengikut pihak-pihak tertentu, pihak-pihak yang ada pengalaman dan juga ada kepakaran, kalau 80% telah pun divaksinkan, keberangkalian untuk kita landaikan virus, penyakit apa-apa virus ini bolehlah berlaku. Tetapi gagal. Kemudian dia salahkan pula, orang tak mau daftar lah, ada masalah orang anti-vaksin. Itu tak timbul. Tak timbul. Malah di tempat saya, di kawasan saya di Sungai Petani, ada orang yang telah daftar 3 bulan. 3 bulan daftar. Sampai sekarang ni tak dipanggil-panggil. Jadi, orang yang sepatutnya mendapat vaksinasi awal, mereka yang berumur 60 tahun. Tapi bila mereka ini tidak divaksin dan mereka mempunyai masalah penyakit, kematian demi kematian demi kematian, kita depan. Saya amat terkesan apabila kawan baik saya, namanya Colonel Zulkifli, orang yang sehat, orang yang bekas tentera, cukup kemas, orang yang segak, orang walaupun bekas tentera tapi lepas pencen dia selalu bersenaman, exercise, dan isteri dia begitu juga. Tapi oleh kerana lambat vaksin datang, akhirnya apa berlaku? Colonel Zul meninggal. Seminggu betul-betul selepas dia meninggal, isteri dia meninggal. Jadi ini yang saya rasa, kalaulah kita bertindak cepat, saya tidak kata yang takdir tidak akan menjemput dia. Sebab soalnya sekarang ini keberangkalian untuk dia terus bersama kita akan ada. Jadi berapa lagi nyawa yang akan melayang, akan meninggalkan kita. Saya kiranya proses vaksinasi ini lambat dan proses pendaftaran juga lambat. Sebab itu saya rasa alhamdulillah, saya ucapkan tahniah sekretariat yang dikepalai oleh Datuk Dr. Ismail yang kita lancarkan malam ini untuk kita sama-sama daftar
membantu Jabatan Kesihatan yang alhamdulillah mereka menjalankan kerja yang baik. Saya melihat minggu sudah saya turun ke Hospital Sungai Petani, saya lihat bagaimana pusat-pusat kesihatan melaksanakan kerja yang baik. Tetapi mereka juga perlukan bantuan. Mereka tidak boleh turun ke padang sebab urusan di klinik dan juga hospital juga terlalu banyak. Jadi kita perlukan sukarelawan-sukarelawan untuk datang, membantu mendaftar. Saya hantar semua teman-teman untuk pergi ke kampung, daftar mereka dan bawa data-data ini ke Kementerian dan Jabatan Kesihatan untuk kita masukkan ke dalam daftar induk dengan harapan mereka mendapat vaksin secepat mungkin. Itu yang pertama. Makna kegagalan pertama bagi saya ialah untuk mendapatkan vaksin dengan pantas, tepat pada waktunya. Yang kedua, dengan harga yang kita nak tahu berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pendidikan. Sedar tak sedar, saya nak maklumkan kepada malam ini penonton-penonton bahawa kita sedang menyaksikan satu kehancuran yang luar biasa. Bahawa kita akan ada dua lost generation. Anak-anak kita telah pun dah masuk 2 tahun yang sekolahnya tak tahu apa jadi. 2 tahun lah. Bayangkan, saya namakan mereka ni lost generation. Anak-anak yang katakan darjah 1, darjah 2 yang tak pergi sekolah. Disebabkan oleh kejap buka, kejap tak buka. Lepas tu kejap belajar di rumah, sekejap. Anak-anak ini akan hilang yang pertama sekali, siri pembelajaran yang sepatutnya mereka dapat dalam keadaan normal. Okay. Yang kedua, bagaimana mereka ini tidak lagi terdedah dalam keadaan biasa. Sebab 2 tahun tak pergi sekolah. Komunikasi dia, skill dia. Bagaimana dia berinteraksi dengan kawan-kawan. Bagaimana dia berinteraksi dengan ibu bapa. Bagaimana dia berinteraksi dengan guru-guru. Sebab tahun-tahun awal inilah tahun-tahun yang paling penting untuk anak-anak kita dedahkan dengan begini. Bagaimana apabila katakanlah setahun atau 2 tahun lagi baru masalah ini dapat dilandaikan. Maknanya anak kita akan hilang 3 atau 4 tahun alam persekolahannya. Bayangkan apa yang akan jadi waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cadangkan alternatif iaitu TV. Adakan TV pendidikan di mana kerajaan harus adakan program-program yang hampir semua rumah ada TV. Kita harus didikitkan satu program, satu channel untuk mendidik anak-anak. Kita harus adakan program-program yang mana anak-anak ni rasa interested. Bila dia tengok ni macam Sesame Street, Sesame Street ataupun program-program yang very interesting. Yang dia nak tengok, tetapi very educational. Tetapi dalam sistem kita tidak ada. Saya difahamkan baru nak buat, cuma diswastakan pula kepada pihak swasta. Sedangkan RTM kita ada. Apakah RTM dengan segala bentuk peralatan, kekuatan, infrastruktur, keuangan dan semua ada, tetapi tidak digunakan. Tetapi Menteri Pendidikan mengatakan sekarang ini program ini diberikan kepada pihak swasta. Dan jumlah kontrak yang besar pula, puluhan juta. Yang ketiga, saya lihat apakah semua sekolah kita ini, daripada Sabah, Sarawak hingga Perlis ini, kena COVID semua. Ataupun adakah sekolah-sekolah tertentu saja di kawasan-kawasan tertentu sehingga sekolah. Kalau sekiranya kawasan-kawasan tertentu saja yang kena COVID, contohnya Sungai Petani, kawasan merah Kuala Muda, Alostak, tapi ada banyak-banyak kawasan-kawasan di Kedah contohnya, ataupun negeri-negeri lain di Sabah dan di Sarawak yang tidak kena kaitan. Kenapa harus di lockdown ke semua sekolah? Kenapa? Kenapa tidak budak anak murid yang tidak ada kaitan dengan COVID ini dibenarkan masuk sekolah? Dibenarkan terus. Sekurang-kurangnya, kalaupun katalah 30-40% sekolah yang terlibat dengan COVID, tapi yang 60% tak terlibat, ayo teruskan. Kenapa harus di lockdown kan semua? Jadi ini menjadi persoalan yang besar.
Dan akhirnya, apa yang berlaku ialah, itu yang saya katakan tadi, akan ada lost generation. Generasi-generasi akan hilang akibat mereka tidak ke sekolah. Kemudian apatah lagi untuk belajar di rumah dengan peralatan yang tak cukup, dengan peranti yang tak apa-apa, yang apa juga internet, pencapaian internet yang almost impossible di kawasan-kawasan luar bandar, di kawasan Sabah dan Sarawak. Jadi ini semua tidak dirancang begitu rupa, dan akhirnya menyebabkan pendidikan kita akan mundur. Dan yang lebih bahaya sekali ialah apabila tiba-tiba result SPM baru ni keluar. Bayangkan dalam keadaan anak-anak kita tidak ke sekolah. Tiba-tiba pencapaian anak-anak kita ni luar biasa. Keputusannya luar biasa. Sampai ada profesional, guru sendiri yang mempertikaikan. Adakah betul ni? Apa yang berlaku? Apa implikasi dia saya nak sebut di sini? Apabila rakyat bola mempertikaikan ni, apa yang berlaku ialah implikasi yang pertama ialah employer. Kalaulah saya employer, saya tahu yang budak-budak kita ni doubt. Dia punya result kita doubt. Kita tidak yakin dia masuk universiti besok kalau tidak ada bantuan khas untuk memperkukuhkan mereka dalam bidang-bidang tertentu. Employer akan merasakan, majikan akan merasakan di Malaysia ini standardnya amat teruk. Di Malaysia ini ada sesuatu yang tak kena. Jadi saya kena cari tempat lain lah. Sebab kita sendiri tidak yakin, rakyat Malaysia sendiri tidak yakin bahawa keputusan yang keluar baru-baru ini adalah sesuatu yang genuine. Ada sesuatu yang tidak kena. Jadi segi pendidikan, keseluruhan pendidikan ini saya lihat tidak dilihat sebagai satu package. Masalah COVID itu satu hal, dia terasing pula. Pendidikan ini tidak bisa campur. Jadi maknanya Kementerian Kesihatan, Kementerian Sains, Kementerian Pendidikan bekerja dalam bentuk silo yang masing-masing. Mahidin kata nak buat apa-buatlah, saya akan jadilah. Tetapi dianya tidak diintegratekan. Jadi maknanya masalah COVID ini tidak memikirkan mereka yang menyelesaikan masalah COVID ini tak jive dengan Kementerian Pendidikan. Begitu juga dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Dah berapa lama ya student-student kita yang tak balik ke kampus. Ada student-student kita yang dari Sabah dan Sarawak tak boleh balik. Disebabkan oleh masalah-masalah tertentu. Tak ada flight, kuarantin dan sebagainya. Tapi adakah Kementerian Pengajian Tinggi terfikir bahawa pelajar-pelajar kita di Sabah dan Sarawak itu mungkin boleh mengajar ataupun mengikuti pengajaran mereka di kampus-kampus di Semenanjung. After all, mereka rakyat Malaysia. Kalau mereka tidak boleh balik di sana, teruskan pengajian di kampus-kampus. Harus ada kaedah untuk melihat bagaimanakah pelajar-pelajar ini, oleh kerana tak boleh balik, dia tak boleh mengikuti kursus-kursus ni. Jadi saya rasa harus ada penyelesaian. Yang pentingnya, student-student kita harus mengikuti program. Harus pergi ke kampus-kampus, harus terus meneruskan pengajian mereka dan tidak tersekat oleh kerana COVID. COVID ini bukanlah everything. Maknanya kita mesti cari jalan untuk keluar. Akhirnya, tidak semua orang terperangkap dengan masalah COVID ini. Baik, yang ketiga. Masalah peniaga-peniaga. Bila kita sebut lockdown, saya duduk di Sungai Petani, saya tahu. Ramai orang duduk Sungai Petani yang bekerja di Pulau Pinang. Setiap hari lebih kurang 2,000 orang berulang-alik dari Sungai Petani, contohnya, ke Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, peringkat awal dulu, kebanyakan mereka yang kena COVID ialah kluster-kluster di mana tempat-tempat mereka bekerja. Pergerakan itu berlaku. Maknanya daripada Kelang balik ke kampung. Sekarang ini, apa yang berlaku ialah merebak di kampung.
Now, saya nak tanya, kita nak lockdown macam mana? Sepatutnya apa yang berlaku ialah kelang-kelang yang mempunyai kekuatan duit dia sendiri. Dan mereka yakin mereka boleh bantu sekiranya vaksin itu berada. Sebab itu ada pihak yang berkata, khususnya Persatuan General Practitioner, GP. Persatuan kata, berikan kami peluang untuk sama-sama menyumbang. Peringkat awal lah, sekarang mungkin dah bagi, saya tak tahu. Tapi peringkat awal, dia GP juga menyumbang dengan berikan suntikan vaksin kepada rakyat jelata. Maknanya, kalau sekiranya Kelang mempunyai, katakanlah dia ada sejumlah pekerja-pekerja dia, nak pastikan pekerja-pekerja dia tidak dijangkitikan oleh COVID. Dan dia sanggup membelanjakan duit untuk membeli vaksin. Dan dia berikan vaksinasi kepada pekerja. Peringkat awal selesai. Tetapi kerajaan juga membuat keputusan. Oh, tak boleh. Vaksinasi mesti melalui program kerajaan. Mesti dikenalikan oleh kerajaan, mesti dibuat oleh kerajaan dan meletakkan syarat yang berbagai-bagai kepada GP. Akhirnya GP kata, kalau ini syarat yang kami kena ikut, kami pun tak mampu. Kami tak mampu. Bukan kerana kami nak duit itu, tapi kami nak sumbang. Bagaimana dengan kepakaran yang kami ada, GP bukan 2-3 hari. Bukan orang yang tak pernah biasa kenalikan vaksin. Itu di antara kerja GP lah. Ada GP yang dah berpuluh tahun buat vaksin ni. Apakah nak administer satu vaksin ni jadi sesuatu yang luar biasa? Tidak. Dr. Ismail juga seorang pakar, seorang GP. Dan dia benda biasa. Tetapi vaksin mesti ada dalam tangan dia. Vaksin tak ada. Begitu juga dengan hospital swasta. Kita ada 100, GP saja ada 7,500. Berapa orang GP yang diterima oleh kerajaan? Tak sampai 10%. Itu pun mereka mempunyai masalah vaksin. Begitu juga dengan hospital swasta. Di tempat saya di Laguna ada sebuah pantai hospital di Laguna. Dia digazetkan sebagai hospital yang boleh kendalikan vaksin. Tapi bila kita tanya, dia kata tak boleh, vaksin tak ada, ubat tak ada. Jadi tak guna gazet dia, tetapi tidak ada vaksin. Jadi ini yang saya katakan, kalau sekiranya peringkat awal kita plan bahawa okey, kerjaan satu hal. Tetapi ada mereka yang kelang-kelang ataupun swasta yang nak cepat untuk vaksinkan pekerja-pekerja dia. Dia belilah. Dia order lah. Asalkan kalau ada 3 jenis, kita gunakan 3 jenis kan, asalkan 3 jenis ni duduk. Pfizer-nya, Sino-nya dan juga AZ-nya. Jadi gunakan 3 ni dulu. Hinggalah kerjaan tambah 1-2 lagi guna. Tapi persoalannya, benarkan mereka juga bersama-sama menyumbang tenaga dan duit ringgit untuk pastikan mereka yang perlukan vaksin ini teruskan. Kerana macam Datuk Fakhur Razili kata, kalau orang kaya daripada tunggu vaksin kerjaan yang tak tahu bila, dia sanggup, dia bayar. Dia nak bayar 300 ke 500, dia nak pergi vaksin. Ada tempat yang boleh dia bayar. Kenapa harus tunggu kerjaan? Ini yang saya kata, kenapa kontrol? Kenapa kita kawal begitu sekali? Sedangkan benda ini boleh kita selesaikan dengan perancangan. Baik. Yang seterusnya lah tentang lockdown. Apa guna kita lockdown satu grup manusia tetapi kita tidak lockdown satu grup yang lain? Sebagai contoh, kita lockdown mereka yang bukan essential kononnya. Penjagaan bukan essential. Rakyat jelata tak boleh keluar, pasar malam tak boleh, market macam-macam tak boleh lah. Tetapi kelang-kelang yang dianggap sebagai essential boleh. Baik. Sedangkan mereka yang duduk dalam kelang yang tu duduk dalam masyarakat. Mereka berinteraksi. Masa kelang tu dia okeylah, dia ada penjarakan. Tapi bila dia balik dalam masyarakat, habis. Sebab itu saya rasa program ini program yang tak masuk akal. Kalau nak lockdown betul-betul. Seperti yang dilakukan oleh Australia, New Zealand, Taiwan. Okey. Contohnya begini. Kita kata dalam bulan Julai ini,
kita nak lockdown untuk contoh, kita nak lockdown selama 21 hari. Sekarang ini, hari ini berapa hari bulan? Hari ini 22 hari bulan. 24 hari bulan contoh. 24. So kita katakan 24 hari bulan Julai kita akan lockdown. Mana kita bagi masa. Keluarkan perbelanjaan untuk setiap rakyat. Kita ada data. Semua rakyat di Malaysia ini kita data. Kita tahu 10 juta household. Kita tahu 10 juta isi rumah. Siapa ketua rumahnya. Kita tahu, kita ada number, kita ada isi. Kita berikan peruntukan. Katakanlah kita bagi RM1,000 setiap orang untuk mereka beli barang kerana kita nak lockdown pada 24 hari bulan Julai. Contohnya, kita lockdown seluruh negara. Yang boleh kita benarkan ialah tentera, polis, doktor dan sebagainya. Tetapi ini cuma akan berjaya, saya umumkan, kalau sekiranya kita ada vaksin. Tidak ada gunanya kita lockdown orang, tapi kita tak bagi vaksin. Sebab kita lockdown mereka, the moment kita habis saja lockdown dia orang keluar, vaksin tak bagi, akhirnya akan merebak juga virus ini. Sebab itu punca kepada semua masalah ini ialah betapa lemahnya kerajaan tidak memberikan vaksinasi pada tarikh yang telah ditentukan. Janji kita lain, apa yang berlaku sekarang lain. Dan sekarang ini, walaupun kita paksalah macam mana pun kita lockdown, dia tidak akan berjaya. Sebab rakyat tidak divaksin. Duduk di rumah dengan harapan dan berdoa agar virus ini akan mati. Dia tak akan berlaku. Sebab lockdown mesti datang dengan vaksin. Sebab itu di negara-negara contohnya di England, malah di India pun sekarang ni. Ditengok di Delhi, dia lockdown tetap vaksin dia. Malah India lebih berani. Malah dia bagi bukan saja vaksin, malah ivermectin pun ubat yang digunakan sekarang seluruh dunia dia bagi. Sebab daripada kita tunggu tak ada apa-apa nak bagi, tetapi terbukti ubat ini, ivermectin ini dan berjaya. Jadi saya rasa ini ialah di antara benda-benda yang kita kena fikirkan. Tak boleh tunggu oleh kerana tidak ada option. Oh, kena semua pakai vaksin. Dah lah vaksin kamu tak bagi. Kamu lockdown. Lockdown tak berjaya. What's next? Apa nak jadi kepada kita? Jadi saya setuju sangat dengan tajuk malam ini. Iaitu kerajaan yang ada sekarang ini. Kerajaan yang amat gagal. Dan dengan apa yang telah pun dikeluarkan oleh penyimpan mohon raja-raja, amat jelas secara bertulis, tidak pernah raja bertitah begitu sekali, jelas lagi bersuluh bahawa kamu telah gagal. Malah dalam yang diumumkan itu bolehlah ditakrifkan sebagai satu perintah, bahawa di antara perintah-perintah itu kamu kenalah buka parlimen. Malah dalam ayat yang digunakan untuk DUN, Dewan Undangan Negeri. Di negeri-negeri DUNlah dibuka secepat mungkin. Ayatnya ialah secepat mungkin. Maknanya DUN kena buka secepat mungkin. Jadi saya mendoakan agar dan baru ni kita agak nama pelik juga, Menteri Besar kita kata, oh kita akan buka DUN Kedah. Tapi kita akan tunggu parlimen buka. Sebab kita nak dapat panduan apakah dibincangkan dalam parlimen. Kan benda yang tak masuk akal. Parlimen bincang benda lain, DUN bincang benda lain. DUN ni lebih localized. DUN ini ialah bincang pasal negara masalah negeri kita. Macam mana kita nak selesaikan 2 juta rakyat kita. Ini peranan kita, tanggungjawab kita. Ini yang menjadi tanggungjawab semua adun-adun 36 adun di Kedah ini. 36 ni mesti tahu dan memberikan pandangan dan tekanan kepada kerajaan negeri untuk apa? Parlimen isu lain. Kenapa kamu nak tunggu parlimen? Parlimen tu parlimen punya hal. Kamu bukan buat undang-undang pun. Kamu tak sanggup pun dengan undang-undang pun. Kamu cuma nak tengok apakah yang kamu boleh lakukan sekarang di negeri kamu. Nak tunggu parlimen. Katakanlah takdirnya parlimen bersidang bulan 10. Kamu nak tunggu bulan 12? Come on lah. Come on. Betul, mesti ada keberanian. Kita menjadi pemimpin ini, kita mesti berani
membuat keputusan dan bertanggungjawab. Kita mesti buat keputusan, dan apatah lagi titah tuanku mestilah don-don dibuka secara secepat mungkin. Apa yang takut? Jadi saya kira ini ialah benda-benda yang saya nak sebut, dan saya sekali lagi ulang bahawa ini kerajaan yang gagal, kerajaan yang tidak ada wawasan, kerajaan yang dipandu oleh nafsu, dipandu oleh sesuatu yang luar biasa, dan apa yang dikeluarkan oleh Raja Melayu, Agong dan Raja Melayu itu sesuatu bukan nasihat bagi saya, tapi itu perintah supaya melakukan semua tindakan-tindakan, supaya harus ingat rakyat bukan tunggul, rakyat bukan robot, rakyat bukan tidak mempunyai perasaan, rakyat ialah manusia yang ada perasaan, dan jangan sampai kepanasan itu tak dikawal dan akhirnya dia meletup. Saya ucap terima kasih kepada pengurusi. Itu ialah yang dapat saya katakan. InsyaAllah kita akan terus mendesak dan mendesak dan mendesak hinggalah kerajaan ini mengambil tindakan ataupun berundur. Terima kasih.